Baik, keyakinan ibu bapa terhadap program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids yang semakin meningkat antara perkongsian dari Negeri Sembilan hari ini. Untuk perbincangannya, kita bersama-sama Syafiq Azrul Zafri. Jadi Syafiq, boleh kongsikan perkembangan mengenainya? Ya Azam, keceriaan jelas terpancar pada wajah kanak-kanak dalam kumpulan pertama menerima vaksin COVID-19 di Pusat Perubatan Mawar Seremban. Mereka yang ditemani ibu bapa masing-masing menunggu sejak awal lagi biarpun pusat berkenaan dibuka semula pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Ini menunjukkan ibu bapa lebih terbuka untuk membenarkan anak-anak mereka divaksin. Jelas pakar pediatrik Pusat Perubatan Mawar, Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pozi, sebelum ini kerisauan ibu bapa kerana tidak mendapat maklumat tepat tentang vaksinasi untuk anak-anak. Langkah kerajaan membenarkan pemberian vaksin Sinovac untuk PIC Kids dilihat satu tindakan proaktif demi menggalakkan ibu bapa membawa anak mereka mendapatkan vaksin. Bila kerajaan membenarkan Sinovac untuk diberikan kepada kanak-kanak, jadi itu sebenarnya membuka ruang untuk ibu bapa lebih tenang. Dia orang nak protect anak dia orang. Dia orang nak protect anak dia orang. Kita faham itu. Tapi kalau kita kata nak cocok, takut. Tak cocok pun takut. Jadi bila kerajaan lebih proaktif membenarkan Sinovac sebagai contoh, dia membuka ruang untuk ibu bapa kita lebih proaktif sebenarnya. Katanya, pendekatan tunggu dan lihat sudah tamat. Sebaliknya, ibu bapa perlu berikhtiar dengan membenarkan anak mereka menerima vaksin sebagai perlindungan. Mereka melahirkan rasa gembira dan berharap vaksinasi dapat memberi manfaat. Memang saya daripada awal tu memang nak bawa dia. Sebab kita fikirkan dia ni sekolah kan. Jadi bila sekolah tu kita tak tahu dia menjaga diri dia dekat sekolah tu macam mana. So dengan cara saya ambil vaksin ni mungkin salah satu cara untuk orang kata membantu dia lah untuk mengekang sikit lah kan virus COVID ni. Ya, apa yang mendorong saya untuk memastikan anak-anak saya ini mendapat vaksin adalah saya percaya kerajaan telah pun merancang dan telah pun vaksin ini adalah suatu yang langkah yang terbaik untuk memastikan anak saya, semua anak saya ini berada dalam keadaan yang selamat daripada COVID. Kanak-kanak yang ditemui juga teruja menerima vaksin. Pada kawan-kawan semua, jom kita vaksin sama-sama. Tidak sakit pun. Penceroboh kawasan larangan perikanan Tanjung Tuan Port Dickson akan dikenakan tindakan undang-undang. Tegas Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Sembilan, Datuk Bakri Sawir, kawasan tersebut telah diwartakan sebagai kawasan larangan penangkapan ikan termasuk pengambilan karang atau rumpai laut. Tindakan tegas menanti pihak yang cuba menceroboh atau merosakkan kawasan perairan marin tersebut seperti pengambilan latok dan karang. Walaupun sudah diwartakan, walaupun sudah dijadikan undang-undang kawasan larangan, kita mengharapkan kesadaran yang lebih mendalam kepada rakyat lah. Sebab kita mengharapkan undang-undang saja tidak cukup. Ya. Kesadaran daripada rakyat itu perlu, tetapi kok doge juga bagi orang Negeri Sembilan tu, iaitu adalah penguatkuasaan. Menurut laporan Jabatan Perikanan Negeri Sembilan, sejak 2019, 3 kes pencerobohan berlaku di kawasan Tanjung Tuan. 3 papan tanda larangan telah diletakkan sebagai peringatan dan kebanyakan mereka yang cuba memasuki kawasan itu mengambil karang dan latok untuk dijual. Datuk Bakri ditemui pada program pemuliharaan biodiversiti marin di Pantai Tanjung Biru Port Dickson. Seramai 21 penyelam sukarelawan terlibat membersihkan dasar laut Tanjung Tuan. 5 ikan hiu bodo serta 6 ekor penyu jenis agar dan karah turut dilepaskan di perairan Tanjung Biru pada program berkenaan. Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM menjadi keutamaan pihak sekolah dan universiti ke arah pengukuhannya dalam kalangan generasi muda. Matlamatnya melahirkan generasi muda berkemahiran tinggi dalam menyelesaikan masalah kompleks. Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Datuk Matfiah Mat Jamin berkata, industri 4.0 memerlukan generasi berpengetahuan tinggi dan berkeupayaan. Justru, STEM perlu dikuasai untuk melahirkan modal insan mahir dalam bidang teknologi sebagai teras utama. Dalam pelaksanaan program STEM bagi memastikan kelestarian ekosistem pembelajaran STEM,
dengan usaha tiga pihak ini, pengukuhan pendidikan STEM dapat kita tingkatkan. Bukan itu saja, kita dapat memupuk, memugar dan seterusnya menyuburkan lagi penghayatan anak-anak kita dalam bidang STEM. Fokusnya untuk melahirkan graduan dengan nilai intelektual tinggi dalam memacu ekonomi negara berpendapatan tinggi. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Makmal Inovasi STEM Universiti Antarabangsa Manipal Nilai. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Azam untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Syafiq langsung dari Negeri Sembilan.